Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Kita telah pun sampai kepada pelajaran yang ke-6 di bawah tajuk segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi dengan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita lihat dahulu. Objektif pada pembelajaran ini ialah membaca dan pastinya kamu telah hafal dan memahami surah Al-Fatihah secara terperinci. Yang kedua, menjawab soalan kebat oleh kerana ia merupakan tajuk bagi ayat kefahaman, maka ada soalan kebat yang Ustaz sediakan. Seterusnya, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Di bahagian bawah, tekan link di bahagian bawah video ini nanti. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita baca. Ustaz akan baca dulu suratul Fatihah ini, kemudian Ustaz akan baca pula untuk membimbing. Tempat-tempat yang Ustaz jangkakan akan berlaku kesilapan dalam bacaan para pelajar sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Baiklah. Kita lihat bacaan bagi ayat-ayat dalam suratul Fatihah ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terus naik kepada ra. Terus naik kepada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Alhamdulillahi Rabbi. Kita sebut Rabbi. Pastikan ada angin ni dalam tempat kita tutup ni. Rabb. Jangan baca Rabbil Alamin. Itu salah. Atau Rabbil Alamin pun salah. Rabbil Alamin. Okey, terus Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan pada bismillah tadi. Maliki Yawmiddin. Jangan baca Maliki Yaw. Maliki Yawmiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan di situ. Tapi jangan sampai tertutup. Jangan sampai tutup. Bagi ruang untuk angin lalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdina. Jangan banyak sangat. Ni huruf yang lemah. Maka kita baca dia cukup. Ihdinas sira. Bukan ihdinas sira. Sirata besar ta. Ihdinas siratal mustaqi. Guna pangkal lidah dengan langit keras. Langit lembut. Mustaqim. Jangan mustaqim. Mustaqim. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina jangan baca an'am. An'amta 'alaihim. Okey, dia ada sikit seret. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekan sikit je.
Jangan banyak dha, jangan sampai dhal. Itu lebih. Waladdallin. Dah. Okey. Itu bimbingan untuk bacaan suratul Fatihah. Manakala terjemahannya, Ustaz akan terjemah di sini sahaja. Dan kemudian Ustaz akan tunjukkan slide untuk terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki, Raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepadamu kami sembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Baiklah. Ustaz tunjukkan slide untuk terjemahan ini. Sekejap. Kemudian Ustaz akan terus kepada slide yang lain. Kemudian kita lihat kepada kunci ilmu. Surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat. Dia wajib dibaca ketika dalam solat. Sabda Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tiada solat atau tidak dikira solat, tidak sah solat sesiapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab, iaitu Al-Fatihah. Terus kita lihat kepada makna atau maksud kepada setiap ayat dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ini dinamakan dengan basmalah. Okey, nama manja dia basmalah. Di sini mengajar supaya melakukan suatu ikhlas kerana Allah. Bila kita buat bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maknanya yang kita buat itu bukan kerana yang lain, bukan kerana kita inginkan sesuatu, tapi kita buat itu adalah kerana keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, masih lagi kita lihat kepada alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu, Ustaz lupa nak bagi tahu tadi, untuk bismillah, bismillah ini kita ucapkan kepada perkara-perkara yang baik. Setiap perkara yang baik, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca bismillah kepada perkara-perkara yang tidak baik. Nak mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Nak merompak, bismillahirrahmanirrahim. Nak telefon awet, bismillahirrahmanirrahim. Nak dating, bismillahirrahmanirrahim. Ni bismillah tidak kena pada tempat. Bismillah adalah untuk perkara-perkara yang baik. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kita baca segala puji, di mana datangnya perkataan segala tu? Segala itu daripada al tadi. Al ini dalam bahasa Arab dia panggil al istighraq, iaitu al yang menunjukkan kepada luas, kepada semuanya masuk dalam tu. Puji tu semua masuk. Puji Allah pada dirinya masuk, puji manusia pada Allah pun masuk, puji manusia secara manusia pun termasuk dalam puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata pujian dikhususkan bagi Allah sebagai Tuhan yang mentadbir seluruh sekalian alam. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah. Sekalipun kita puji manusia, kita puji cantiknya, hakikat sebenarnya adalah kita memuji Allah yang menjadikan orang itu cantik sedemikian. Ar-Rahmanir-Rahim, iaitu menunjukkan rahmat dan kasih sayang
yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Perkataan Ar-Rahman menunjukkan kepada pemurahnya Allah. Pemurah Allah ini kepada semua makhluk. Tak kira beriman, tak beriman, Islam, tak Islam, semua masuk. Allah berikan semuanya. Tetapi Ar-Rahim adalah Maha Penyayang, pemberian Allah dengan kasih sayang, iaitu hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maknanya ialah Raja Yaumiddin, hari pembalasan. Hanya Allah yang memerintah pada hari akhirat. Hanya Allah yang berkuasa membalas perbuatan manusia. Sebab itulah bila Allah bangkitkan manusia di hari akhirat, Allah bertanya kepada manusia pada ketika itu, Ainal muluk? Mana raja dulu? Yang hebat-hebat dulu mana? Di kala itu semua diam. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada ketika itu hanya Allah yang memiliki hari tersebut, atau hanya Allah yang menjadi raja penguasa pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita ada yang dua slide. Pertamanya, iyyaka na'budu menunjukkan kepada ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat ubudiyah mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah. Dari mana kita faham mengkhususkan? Daripada perkataan iyyaka na'budu. Kerana dalam bahasa biasa disebutkan dengan na'budu iyyaka. Bila diterbalikkan iyyaka duduk depan, maka memberi makna pengkhususan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata na'budu iyyaka, kami sembahmu ya Allah, mungkin kita juga sembah yang lain. Tetapi bila mana kita sebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah, kami tak sembah dah yang lain ya Allah. Okey. Kemudian iyyaka nasta'in. Isti'anah maknanya memohon pertolongan. Memohon hanya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan, menolak keburukan dunia dan akhirat. Begitulah macam iyyaka na'budu juga. Iyyaka nasta'in. Sepatutnya nasta'inu iyyaka. Kami minta pertolongan darimu. Kalau begitu kami pun minta pertolongan daripada orang lain. Tapi kalau iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pelajar-pelajar sekalian, perasan atau tidak, daripada awal Al-Fatihah, Allah SWT puji dirinya. Allah puji dan Allah ajar kita untuk kita puji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, puji. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji. Kemudian masuk kepada Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, pun puji. Tinggal lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pun ada unsur pujian dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bila masuk kepada ihdinas siratal mustaqim, ini permohonan. Ini permohonan. Iaitu hidayah adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan mana? Kita lihat jalan mana. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebenarnya kita fokuskan kepada ini dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu golongan yang mendapat petunjuk, orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah. Jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka. Siapa ni? Iaitu orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, kita pergi pula kepada ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Siapa golongan dimurkai? Penganut Yahudi. Allah bagi nikmat banyak pada dia. Allah bangkitkan Nabi ramai di kalangan mereka. Tapi mereka tetap degil dan melanggar perintah Nabi-Nabi mereka. Lalu Allah murka kepada mereka. Allah abadikan dalam suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian Allah sambung lagi. Waladhdallin. Bukan juga golongan yang sesat. Siapa golongan sesat? Iaitu penganut Nasrani. Nasrani ni kita panggil hari ni, apa dia? Iaitu orang-orang Kristian. Yahudi ni, orang Yahudi kita memang panggil orang Yahudi. Nasrani dia adalah orang Kristian. Apa kesesatan orang Kristian yang paling besar? Mereka beranggapan bahawa Nabi Isa adalah merupakan anak Tuhan. Kita anggap bahawa Nabi Isa adalah merupakan Nabi dan Rasul.
tapi dia mengatakan bahawa Nabi Isa adalah merupakan anak Tuhan. Seterusnya, pengajaran ayat. Kita hendaklah memulakan suatu pekerjaan yang baik dengan basmalah agar mendapat keberkatan. Jadi nak mulakan pekerjaan yang baik sahaja. Jangan mula yang buruk, yang berdosa dengan bismillah. Ini orang perempuan nak buat persembahan entah pentah. Lelaki duk tengok pakai pakaian pun tak senonoh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah persembahan, alhamdulillah, dapat juga. Ini kepala yang tak betul dia bagi. Sepatutnya dia memuji Allah ataupun mengucapkan bismillah pada perkara yang baik saja. Nak makan, nak minum, ini dikira sebagai benda yang baik. Kita mestilah memohon hidayah dari Allah agar diberi istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Kita mesti memohon hidayah daripada Allah. Kita kena cari hidayah. Jangan orang cakap, saya ni belum berubah sebab belum sampai hidayah. Ni ucapan yang salah. Ucapan yang tak betul. Hidayah perlu dicari. Hidayah perlu dimohon. Minta daripada Allah SWT agar diberikan hidayah daripadanya. Kita hendaklah memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Ucapkanlah Alhamdulillah banyak kali untuk mensyukuri nikmatnya. Guna untuk. Kita mestilah berdoa hanya kepada Allah agar terselamat daripada perbuatan syirik. Perlu diingatkan, doa adalah ibadat. Jadi bila doa adalah ibadat, kita tidak boleh berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dianggap kita beribadat kepada selain daripada Allah. Dan ia merupakan perbuatan syirik. Syirik itu merupakan syirik besar, tetapi ramai orang tak tahu, dia tersembunyi. Soalan keempat. Surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang wajib dibaca oleh setiap Muslim dalam solat. Huraikan pandangan anda tentang hikmah di sebalik pensyariatan ini kepada kehidupan umat Islam. Kenapa disuruh baca surah Al-Fatihah ni setiap kali kita menunaikan solat? Bahkan setiap rakaat kita kena baca. Okey. Huraikan pandangan anda. Jangan lupa, soalan kebat ni, soalan dia sebenarnya kenapa, bagaimana je. Okey, jangan terpengaruh dengan huraikan, jangan terpengaruh dengan berikan hujah anda. Soalan sebenarnya adalah kenapa, bagaimana. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada jawapan yang telah pun Ustaz sediakan. Menyedarkan setiap Muslim bahawa mereka adalah hamba Allah. Baca Al-Fatihah ni menjadikan kita sedar bahawa kita hamba Allah. Kerana di situ puji, di situ minta. Kerana di dalam Al-Fatihah terdapat pujian dan permintaan. Ada puji dan ada minta. Kesannya orang yang solat akan sentiasa ingat dan patuh kepada Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mengiktiraf bahawa kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan, agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Okey, ni contoh jawapan yang Ustaz berikan yang boleh kamu baca. Mudah-mudahan ia dapat membimbing kamu untuk mendapatkan markah yang penuh dalam peperiksaan. Sekarang sampai kita kepada penutup. Sila jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Macam biasa juga, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng. Juga share video ini kepada yang lain. Mudah-mudahan orang lain juga dapat manfaat dan kamu juga dapat pahala kerana berkongsi perkara yang baik. Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.